Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Seperti biasa, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. Baik, banyak perkembangan yang sedang berlaku dalam UMNO, dalam negara. Ura-ura kencang, bertiup kencang, akan berlaku satu perubahan dan macam-macam lagi lah. So, pendirian saya sebagai penganalisa, sebagai pemerhati dan juga sebagai seorang yang menitik beratkan masalah rakyat, ya, setakat itulah. Kemudian ada orang bertanya kepada saya berhubung dengan Hisham Jalil. So saya pun beritahu apa yang saya tahu menerusi live saya lah. So pemecatan Hisham Jalil ni adalah satu tindakan terdesak dalam pada UMNO Kem Zahid terdesak dan sedang cemas. Dan biasanya orang yang cemas dan terdesak tidak tahu, dia lakukan banyak kesilapan. Dan so that is it lah. So mereka secara tidak langsung telah dalam keadaan UMNO yang makin lemah. Mereka masih bermimpi kononnya mereka akan dapat sokongan Melayu. Tambah pula mereka mengambil satu langkah yang sebenarnya akan memarahkan lagi orang Melayu, iaitu memecat orang kuat Najib, orang kanan kira, Najib Razak. So UMNO is gone. Ya, sebab dalam UMNO ni, walaupun sokongan terhadap UMNO ni tinggal sekerat, tapi dalam sekerat itu pengaruh bosku agak ketara. Okay, so UMNO is gone lah. So Zahid has made a big blunder. Tapi lebih penting dari itu, apa yang ingin saya ketengahkan di sini ialah, ataupun kongsi di sini adalah satu pengalaman saya bersama Najib Razak. Now, seperti anda tahu, sebelum saya pernah, ya, pada 2000 sehingga hujung 2018 saya masih bersama ataupun penyokong Najib Razak sebelum saya sedar beberapa perkara dan saya menjarakkan diri. Dan seperti anda tahu, saya mendukung prinsip perjuangan Tun Mahathir. Tetapi saya pun pernah mengatakan dan tegas dengan pendirian ini bahawa as a human being, sebagai manusia, sebenarnya tidak ada masalah dengan Najib. Cuma saya tidak setuju apabila timbul isu-isu berkenaan dengan 1MDB dan sebagainya, dan apabila saya dapat tahu perkara-perkara tertentu. Sepatutnya bagi saya lah, Najib lebih berterus terang, tidak cuba melindungi pihak tertentu, ya. Dan I think things could have gone differently lah. Anyway, saya pernah mencadangkan kepada Najib satu ketika dulu, masa saya rapat dengan dia 2018. So masa itu Zahid sudah pun mengambil alih sebagai Presiden UMNO. So a lot of things were going on. Saya tak nak masuk dalam. Dan pada masa itu saya tahulah Kem Najib ni dia memang tidak mahu Zahid sebagai Presiden, dan mereka hendak Zahid berundur. Okey, sebab logiknya Najib berundur sebab dia mengambil tanggungjawab terhadap kekalahan Barisan Nasional, dan Zahid pula selepas berdepan dengan kes mahkamah, dia tidak ataupun didakwa dan sebagainya, dia tidak ada beza dengan Najib sebenarnya. Najib pun ada didakwa, Zahid pun didakwa, tetapi Zahid tidak ingin berundur. So adalah percubaan dalam kem Najib tu. Mereka putuskan Najib perlulah take over. Anyway, saya pernah duduk dengan Najib dan mencadangkan kepada beliau, apa kata Datuk Seri berundur dari UMNO? Because saya memberitahu UMNO is gone. UMNO tidak akan dia tunggu masa je lah. I mean, maybe 5 years ke berapa ke, tapi UMNO tidak ada harapan. Jawab Datuk Seri kepada saya, dia tidak sekali-kali akan tinggalkan UMNO.
Dan sebabnya ialah family dia, ayah dia dan sebagainya, semuanya berkait dengan UMNO, is deep rooted in UMNO. Dan itu melanggar atau bertentangan dengan apa yang dipegang oleh keluarga dia. Maknanya dia nak berjuang dengan UMNO. So, saya tidak suka apa yang cara Najib mengendalikan isu 1MDB. Saya tidak suka bila ada usaha, apa yang saya lihat lah, untuk mungkin tidak menjelaskan apa yang sebenar-benarnya berlaku. Mungkin ada orang lain, sebab orang lain Najib terperangkap ataupun dalam keadaan tu. Dan saya berpendapat bahawa seorang Perdana Menteri, baik macam mana pun dari sudut mengendalikan ekonomi negara, tetapi jika boleh ditipu begini, tak kira lah oleh jolo ke siapa ke, ataupun mungkin ahli keluarga ke siapa ke, maka itu dikira PM lemah lah. So, kalau Najib bekerjasama, mungkin kelemahan itu dapat diatasi. Tapi dia tidak ingin kerjasama lah. So, sebab itu saya, I don't see anything, any point masa tu untuk Najib kembali sebagai Perdana Menteri. Tetapi satu yang saya kagum ialah dia berkata dia tidak akan meminggirkan UMNO. Dan dia itu personally kepada saya. Dia kata UMNO jiwa dia. Dan sebenarnya benda ni diketahui oleh orang-orang di sekeliling Najib. Now, seperti saya katakan, UMNO ni sokongan dia tinggal sekerat. Tetapi dalam sekerat tu, pengaruh bosku cukup besar. Okay, you ask anyone in UMNO yang akar umbinya, sokongan akar umbinya dah teruk. Tetapi yang ada, yang tinggal berbaki ni, dia ada pengaruh bosku. So, bila you hurt, bila anda cederakan Panglima Perang Utama, well, Hisham Jalil is not Panglima Perang, tapi dia adalah Panglima Strategi Utama Najib. Antara Panglima Strategi Utama Najib. Anda sebenarnya sudah mengisytiharkan perang dengan Najib. So, maknanya Najib sekarang ni sudah jadi satu masalah besar untuk Zahid. Sebab saya kenal Najib. Dia tidak akan meminggirkan UMNO. Percayalah cakap saya, Najib tidak akan pinggirkan UMNO. So, bila Zahid berkelakuan sebegini, Zahid semestinya, walaupun bukan secara langsung, bukan secara terbuka, tetapi sudah tidak menjadi sebahagian daripada perancangan Najib. So, kalau kita nak tahu apa fikiran Najib, dengar sahaja cakap-cakap Hisham Jalil. So, bila Hisham Jalil dah secara terbuka nyatakan apa yang terang dan bersuluh, yang kita semua boleh nampak, dan data pilihan raya telah membuktikan, bukan data kemaman, data semua pilihan raya melibatkan berjuta-juta pengundi yang telah mengundi, telah buktikan, iaitu UMNO is gone. Ya, sebab dia terus bersama DAP. Kata-kata Tun Mahathir juga tepat. UMNO is gone sebab dia terus bersama DAP. Tapi yang lebih penting lagi, kata-kata Hisham Jalil sebenarnya membayangkan bahawa Najib sudah isytihar perang kepada Zaid Hamidi. Ini yang saya nampak. Dan tindakan memecat Hisham Jalil ini secara tidak langsung membuktikan apa yang saya beritahu anda sejak sebelum PRU 15. Nama Najib dijaja. Because walaupun nama Najib dijaja, UMNO hanya menang 26 kerusi. So, kita boleh lihat faktor Najib tidak boleh menyelamatkan UMNO, tapi sekurang-kurangnya dapat 26 kerusi. Dalam pada akar umbi sudah meluat dengan Zahid. Even sebelum PRU 15 pun, suara-suara minta Zahid berundur tu sudah kuat. Tapi mereka bertahan sebab Najib. Maknanya saki baki penyokong UMNO ni, majoritinya ataupun sebahagiannya adalah penyokong bosku. Ya. Dan ini termasuklah pemimpin bahagian dan
cawangan. So mereka masuk atas harapan Zahid akan usahakan pengampunan Najib. So retorika masa kempen ni, kalau kita pergi sana sini tanya, semangatnya adalah Najib akan diampunkan. Kemudian helah demi helah dimainkan. Lepas pilihan raya, ada satu ketika tu diwar-warkan, ada satu tarikh tu lembaga pengampunan akan duduk, dan Anwar akan duduk dalam lembaga pengampunan tu, dan memang Najib akan diampunkan. Zahid tidak keluar menafikan, mereka semua diam. Sebab masa tu nak dekat dengan pilihan raya. So lepas itu, bila benda tu tidak terjadi, Zahid berjanji kita tunggu pilihan raya, kemudian kita akan usahakan. Dia beli masa. Tetapi akhirnya dia pecat Panglima Strategi Terutama Najib. So bila anda cantas Panglima Strategi Terutama Najib, anda telah secara tidak langsung telah memanah Najib. Bila anda sudah memanah Najib, anda sudah mencari padah. Now, kita cerita ura-ura akan berlaku perubahan, ura-ura MP akan ini, MP akan itu. Nah, ura-ura ni semuanya bukannya saya timbulkan, siapa-siapa timbulkan ke pembangkang timbulkan. Ura-ura ni datangnya daripada blok kerajaan sendiri. So mereka tidak harus tuding jari kat siapa-siapa, mereka harus selidik dalam blok mereka sendiri. So tapi ura-ura ni tolak tepi. Ura-ura ni semua tolak tepi. Sekarang ni bila bosku anda isytihar perang, ya, kalau andai katalah kita pilihan raya, kalau kita bersandar kepada keputusan pilihan raya selama ni yang menunjukkan penolakan lebih besar Melayu Islam, maka mungkin kerusi UMNO daripada 26 mungkin akan berkurang kepada 16. Itu jangkaan saya sahajalah, jangkaan saya. Ya, sebab banyak tempat ya majoriti UMNO cukup tipis. Ya, so berdasarkan trend yang ada sekarang ni, mungkin 26 akan tukar jadi 16. So saya nak beri gambaran lah. Tetapi jika maknanya yang heavyweight betul-betul heavyweight ni sahaja yang akan menang, seperti Hishamuddin, Ismail Sabri dan beberapa, itu pun majoriti mereka akan berkurang. Sebab orang, kalau mereka tidak mengawal langkah, orang akan makin meluat. Tetapi selepas langkah memecat Hisham Jalil ni, saya tidak terkejut daripada 16 turun jadi 6 jika PRU esok. Ini jangkaan saya, apa impaknya tindakan memecat Hisham Jalil. So sekarang ni penyokong bosku yang dahulunya dalam pilihan raya menyeru agar menyokong Perikatan Nasional, bukan sebab mereka betul-betul sokong Perikatan Nasional, tetapi sebab mereka anti Zahid. Sekarang ni mereka tetap akan kekal sebagai ahli UMNO, tetapi mereka akan berjuang mati-matian untuk kerjasama UMNO dengan Perikatan Nasional tanpa Zahid. Maknanya kita tolaklah akan berlaku perubahan ke, takkan berlaku perubahan ke, akan berlaku langkah kemaman ke, takkan berlaku langkah kemaman ke, akan berlaku langkah kangkang ke, tak ada ke, itu semua tolak tepi. Tetapi masa depan Zahid tak cerah. Because UMNO, jiwa UMNO ni secara total bukan bersama Zahid lagi. Itu saya kata, bila orang cemas, bila orang terdesak, dia selalu lakukan kesilapan. Sebab saya tahu Najib ni mati-mati sampai kiamat, dia tidak sekali-kali akan keluar UMNO. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam Kuarsa Ketiga.